Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واهلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita lagi dalam satu jamaah majlis ilmu malam ni untuk menyambung kuliah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Taha Abdullah Al-Afifi, muka surat yang ke-54, wasiat yang seterusnya, wasiat yang ke-5. Disebut di sini daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzar wa Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma. Hadis diambil daripada Abi Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sittata ayyamin thumma aqil ya Abu Dzar ma yuqalu laka ba'd. 6 hari, kata Rasulullah. 6 hari buatlah apa saja, 6 hari. Thumma aqil, jadikanlah hari ke-7 tu untuk berfikir. Maknanya kita kena ada satu hari. Satu hari ni dalam setiap minggu kena duduk saat, kalut duduk saat. Pilih hari yang kita boleh duduk saat. So ma'qil, dalam keadaan tu berfikir, ya Abu Dzar, apa yang akan dikatakan kepadamu nanti. Tak. Hari ini kita dalam keadaan kita belajar apa sahaja pun, maka hak belajar tu kita kena review balik untuk diri kita sendiri. Pilih hari untuk ingat balik. Apa Ustaz ajak itu? Hari apa? Hari Senin Ustaz ajak ini, hari Selasa mengaji ini, hari Rabu mengaji ini, hari Khamis mengaji ini, hari Jumaat mengaji ini. Oh kemana? Tak. Maka hari Sabtu tu duduk review balik hak seminggu mengaji ni. Pasal nak mai pula kan? Hari Ahad Ustaz ajak apa pula, hari Senin. Kena ingat, hari ini banyak orang yang berada di dalam masjid ataupun di kuliah-kuliah ataupun di tempat-tempat pengajian. Ada setengah-setengahnya yang duduk berada dalam pahala mendengar. Pahala mendengar, dengar pun pahala juga kan. Tetapi tidak mengambil ilmu itu sedakik mungkin, setepat mungkin. Kadang-kadang akan menimbulkan sesuatu apabila dia bawa ilmu yang tidak tepat. Dengar, tak dengar, kadang-kadang loop ni kan. Cakap ustaz pada abang penting tu dia hilang kan. Duduk di LRNR lama ustaz, selek pula kan. Jadi bila kita ketidaktepatan ilmu itu dibawa keluar daripada medan-medan pengajian, kuliah dan sebagainya, maka dia akan menjadi satu ilmu yang membawa kepada sedikit kerosakan. Contoh dalam bab ilmu fiqh ni, kalau nak mengaji kan, kita boleh mengaji untuk kita sahaja. Jangan duk pergi hujah orang. Saya kira jadi tak berhenti kan. Kalau kita ni kadang-kadang loop sat, jaga sat, loop sat, jaga sat, jadi ambil pengajian fiqh tu untuk kita sahaja. Kan? Jangan duk pergi berdebat, wah ustaz kata ni tak boleh. Kawan tu pun main tanya ustaz, betul ke ustaz kata tak boleh? Hai, pelik ni. Kan?
Waktu hak ustaz kata tak boleh tu lagu lain, dia loop. Jadi kena hati-hati. Maka di situ dijadikan sebagai satu semangat kepada penuntut ilmu. Apabila belajar, maka kena ada satu hari untuk review balik. Baik. Falamma kana al-yawm as-sabi', maka apabila datang hari yang ketujuh, kata Rasulullah SAW, hari ketujuh tu, maksudnya Rasulullah kata apilah, sampai hari ketujuh tu mai cerita ni nak mengulang kaji ilmu. Kata Rasulullah, usika bitaqwallahi fi sirra amrika wa alaniyah. Aku berwasiat kepada kamu, wahai Abu Dzar, dengan bertakwa kepada Allah dalam keadaan sirra, secara rahsia. Bukan secara rahsia-rahsia macam mana, maknanya secara dalaman, sirra, tak didedahkan kepada orang. Dalam segala perlakuan kamu, itu penting. Dalam takwa Allah ini mesti ada keseimbangan dalam keadaan sirra wa alaniyah. Dan dalam keadaan alaniyah ni maknanya ditonjolkan. Salah satu daripada ibadah ada dua perkara, satu sirra dan satu lagi alaniyah. Contohnya kita solat 4 rakaat, 2 solat isyak, solat isyak, 2 kita baca derah, 2 kita baca slow. Tu maksudnya sirra wa alaniyah. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Kata Allah. Kisah ni diletakkan dalam surah Isra. Satu hari Rasulullah SAW ni, bila dia duduk dalam awal penurunan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kota Mekah, maka Rasulullah SAW tabi'at dia duduk di depan maqam Ibrahim, di depan Kaabah itu, maka dia membaca ayat-ayat Allah. Apabila lalu je puak-puak kafir-kafir hak besar-besar ni, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, An-Nadhar, banyak lagi kepimpinan musyrik pada zaman tu. Di situ juga terdapat Darun Nadwah. Apa dia tu Darun Nadwah? Adalah tempat berkumpul bagi mesyuarat negara di kota Mekah. Kita sebut hari ini sebagai parlimen. Tu hak parlimen pertama tu ditubuhkan oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib buat fikir, dia buat, kalau macam ni kita kena ada satu rundingan meja besar yang disebut sebagai, diberi nama Darun Nadwah. Itu Dewan Parlimen yang pertama di antara yang disebut sebagai yang kita panggil sistematik dalam keseluruhan kaum zaman tu. Maknanya orang putih ke, orang hitam ke, orang sebelah timur tak tahu lagi cara ni. Yang hanya menggunakan pakai kaedah ini adalah orang daripada Tanah Arab. Ini kita nak baca sirah. Baca sirah. Kan? Maka Abdul Muttalib ni menubuhkan Darun Nadwah. Sampai hari ni kita menggunakan perkara tersebut. Sampaikan Allah sebut ya, Darun Nadwah. Sampai hari ni Allah sebut di dalam Al-Quran, wa'malhum bisyura. Tu ada dalam Al-Quran. Kenapa? Kebanyakan pengamalan orang Arab dulu Allah masukkan sebagai salah satu daripada perlakuan secara khusus di dalam syariat Islam selepas diperbetulkan perkara-perkara yang perlu diperbetulkan. Syura, amalhum kan, syura, haji asal daripada syariat Nabi Ibrahim dan Ismail, maka diperbetul dan diperbaharui dan diupdatekan sampai apa yang kita buat hari ni. Dia ada melontar, dulu tak ada. Dulu dia main tawaf, dia main sa'i saja. Lepas tu datang pada Rasulullah SAW, dia ada banyak lagi wukuf daripada Arafah dan sebagainya. Tu haji.
Baik. Jadi Rasulullah SAW berada di depan maqam Ibrahim tu, dia baca. Mereka ni duduk tepi tu di Darun Nadwah. Dan apabila mereka duduk saja, Rasulullah SAW menaikkan suaranya. Nak suruh, nak abang kata bagi mereka dengar. Maka turun ayat Allah SWT. Wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabil. Ya Muhammad, jangan kuatkan suara kamu dalam membaca Al-Quran. Maksudnya kuat macam mana? Tempik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang dengar. Kan? Wala tukhafit biha. Baca sampai seluruh orang tak dengar langsung. Tak. Wabtaghi baina dhalika sabil. Kata Allah, ambillah di pertengahan. Sebab tu kalau kita dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila kita semayang sir, kita semayang fardu zuhur, fardu asar, dua tu je yang slow. Dan kita semayang fardu isya, maghrib, isya, subuh. Subuh tak ada, maghrib satu rakaat saja slow, kan? Isya dua rakaat slow. Tak boleh senyap. Baca Fatihah. Tak boleh. Sebab Allah kata wabtaghi baina dhalika sabila. Jangan tukhafit, jangan tutup turis mulut. Jangan berhenti, jangan senyap. Tak. Tapi carilah yang berada di pertengahan. Maksudnya derah dah, slow dah di antara tengah. Jadi sebab tu bila kita naik ke rakaat ketiga solat malam, maghrib dengan isyak. Kalau isyak yang keempat, 3 dan 4. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Itu sebahagian daripada perbezaan khilafiyah dalam mazhab. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Sebenarnya bukan masalah dengar dan tak dengar. Pembacaan itu perlulah secara, kita panggil apa? Tidak mengganggu. Yang tu yang penting. Sebab tu di antara wabtaghi baina dhalika sabila. Sebab tu kalau Tok Imam dia tak boleh senyap terus. Tak. Tok Imam dia tak boleh senyap terus. Naik yang ketiga, rakaat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena senyap semua. Tok Imam. Ni hak makmum ni, dia tak boleh senyap juga, tapi dia tak boleh kuat sangat. Itu. Tak. Sebab kalau kita tengok rukun yang pertama, iaitu dalam rukun qauli Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, apa maksud baca? Apa maksud baca? Baca maknanya kena keluar suara walaupun sikit. Kalau tak keluar, itu disebut sebagai niat. Nah, itu dia kaedah dia. Jadi sebab tu di antara solat-solat ni, biar kita sendiri dengar di, kata Imam Syafi'i, sah solat paling kurang dengar di apa ni yang panggil apa? Cuping telinga kita sendiri. Tu paling kurang. Jangan pula sampai bacaan kita mengganggu bacaan orang lain. Tak. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenggelam terus suara Tok Imam. Tok Imam pakai speaker, tenggelam terus. Suara dia dengar. Tak. Jadi sebab tu dia kata wabtaghi baina dhalika sabila. Maka kata Rasulullah, aku berwasiat kepadamu supaya bertakwa kepada Allah dalam keadaan sunyi, sirra. Sentiasa kita takut kepada Allah. Setiap masa dalam hati kita, siapa pun tak tahu. Tak. Takut kepada Allah dalam keadaan sunyi, maknanya kita simpan diri kita dalam diri kita, ketakutan kepada Allah. Dan dalam keadaan terang-terang, iaitu apa dia? Apabila kita berkata-kata menampakkan bahawa ada Allah dalam kata-kata kita. Betul tak? Macam mana nak buat tu? Tak. Sembang apa saja pun orang nampak, oh, nak kata apa tak tahu. Lalu begitulah, kan? Maknanya tidak ada keangkuhan dalam percakapan, tidak ada kesombongan dalam percakapan dan segala-gala bagai. Sebab itu yang disebut sebagai taqwa Allah
fi sirra wa alaniyah. Dalam keadaan simpan diri sendiri, rahsia sendiri, dan dalam keadaan terang-terangan. Itu dalam bertakwa kepada Allah. Ada dua perkara. Hari ini kita simpan seorang ya. Tidak. Simpan. Tidak. Maksiat dulu depan mata, sabar banyak. Dah. Yang tu kena kata sebab dia di situ dan orang kata apa, termaktub dalam alaniyah. Alaniyah tu maksudnya kita kena sebut ni tak boleh buat macam ni. Tak. Dia kena kata tu. Kata aku tu ustaz 3 bulan tak timbang. Nah. Dia. Sebagai seorang Islam kita kena perlu menerima teguran bagaimanapun. Jangan disebabkan oleh teguran kita memutuskan persaudaraan silaturahim. Tak. Teguran lain, kutukan lain, cercaan lain. Tak. Hukum cercaan, kutukan, kataan. Untuk mengatakan kita. Tak. Kalau orang yang mengetahui dia patut tegur. Kalau dia tak tegur, dia salah. Betul? Itu yang disebut sebagai alaniyah. Dia biarkan orang tu buat salah. Tak boleh. Salah kalau dia tak tegur, dia tahu. Tapi dia biarkan orang tu buat salah. Dia tanggung. Sama. Tak. Sebab tu kita duk tengok. Kalau Ustaz kata tadi ada orang yang tak tegur. Memanglah. Dia punya orang tu dia punya fahaman tu dia lain. Daripada dia ingat macam-macam dia ingat kan. Betul. Bagi saya orang tegur memang baik. Bagus. Jadi sebab tu kita kadang-kadang dengan ilmu juga kita boleh jadi sombong. Dengan ilmu juga kita boleh jadi angkuh. Dengan ilmu juga kita boleh jadi takabur. Contoh yang ada dalam Al-Quran, Namrud dengan ilmu sombong, takabur, angkuh. Begitu juga dengan Fir'aun, dengan ilmu sombong, angkuh, takabur. Jadi kalau dengan ilmu kita nak buat macam tu, rugi. Orang tegur kita kalau kita sangat-sangat tak boleh terima, jangan kata apa. Contohlah kan, hak duk tegur kita tu mengaji pondok ya. Lebih kurang begitulah kan. Kita tu PhD kan. Kitab mana kita tak baca. Contoh kan. Orang tegur sikit je. Terang ngaji dekat pondok tegur aku. Tak kena. Kan. Lepas tu tanya pula orang, ngaji mana? Masya-Allah. Kami tertegur dulu dalam bab tasawuf. Pernah sebut kalau ada orang main bila dengan keadaan kita menegur dia tanya ataupun dia mengajak manusia dengan perkataan mengaji mana? Hantar apa? Maka kata teguh, berhati-hati dengan orang macam ni. Takut ditakuti kata guru bahawa kita akan terikut-ikut menjadi seorang pelajar yang seperti gurunya dari segi pembawakan. Itu bahaya, berada dalam kesombongan ilmu. Tak boleh tanya. Ustaz-ustaz pun kalau mengajak dengan tanya tu bahaya tu. Risau tu. Tanya. Tahu tak? Orang tanya ustaz, angkat tangan yang mana betul? Kita pun tu. Jawab. Kita tak jawab, kita tanya balik. Lah baca kitab mana yang nak tanya angkat tangan mana betul? Bahaya. Berada dalam kesombongan. Jadi pentingnya sebenarnya dalam Islam ini dia tidak ada hujah. Sesama Islam itu tidak ada erti hujah. Hujah ini adalah daripada Al-Quran dan Sunnah itu untuk orang kafir. Kita berhujah. Dengan Islam, sesama Islam kita bertazkirah, mengingat, saling mengingati. Selesai masalah. Kadang-kadang kita lupa, betul tak? Kan? Contoh dalam semayang pun. Habis rakaat keempat tu naik Allahu Akbar. Makmum tegak. Subhanallah. Dia nak turun ke dia tak turun ke? Dia nak turun ke tak turun ke? Aku start pun takkan aku salah. Padahal ternyata hak sebelah kanan subhanallah, hak ni pun subhanallah. Dia duduk naik situ. Nampak? Bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Awak salah tak mana? Kan? Itu bahaya.
bahaya. Jadi kena kata apa? Kena tengok balik. Sebenarnya setiap teguran itu adalah tazkirah, mengingatkan kita kepada benda-benda yang kadang-kadang kita tak nampak. Betul tak? Anggap bahawa teguran dan nasihat orang itu sebagai cermin kepada kita. Kita bukan nampak dari kita hari ni kalau tak ada cermin. Betul tak? Kita pun tak tahu pun wajah kita lagu mana. Orang boleh nampak kita, kan? Kalau tak ada cermin. Betul tak? Orang duk kata, ish, lama tak nampak, gemuk, marah. Dah memang gemuk pun marah orang. Pasal dia tak tahu dia nampak dalam cermin, dia kurui. Kan? Cermin mana tak beli? Beli nampak badan dia snack kurui. Orang lain semua kata gemuk. Marah, kelai sekampung. Dah, itu contoh. Jadi, baik. Maka di situ bila dalam ketakutan kepada Allah itu perlu ada dalam hati, dalam diri, simpan sebagai rasa takut kepada Allah, memperhambakan diri kepada Allah, dan juga mesti menegaskan secara qauli dan fi'li, secara alaniah kalau ada maksiat yang berlaku. Maka al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar berada dalam konteks alaniyatit taqwa. Menunjukkan kita betul-betul takut kepada Allah, maka kita menjalankan perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu sebut sebagai konteks di dalam perkara alaniyah. Itu yang pertama kata Rasulullah. Wa idza asa'ta fa ahsin. Dalam Islam ini kata Rasulullah, apabila kamu salah maka perbaikilah diri. Tak? Hari ini bila orang salah dia malu. Tidak. Tidak, saya kata. Bila dia buat salah, dia malu. Maka dia akan berada di dalam kesalahan tersebut sampai bila-bila kalau dia malu. Yang kedua, kalau dia buat salah, orang tegur, dia marah. Maka dengan kesalahan pertama itu akan ditambah dengan kesalahan kedua, ketiga, keempat, kerana dikawal oleh emosi marah. Tidak. Banyak lagi kesalahan akan timbul pada diri dia kerana marah. Yang pertama, yang kedua, kan? Jadi apabila kita kena faham, apabila kita buat salah, tak ada masalah, dah tersalah. Hatta Islam pun sebut diangkat 3 perkara. Tak. Kalau tertidur, terlupa, gila. Tak. Tertidur, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tengah-tengah jalan-jalan, masuk pagar yang tidur pun tidur. Dah, ni bukan pensan tak tidur. Jenis orang mengantuk teruk ni. Kan? Habis orang solat masuk asar dah. Kan? Masuk asar orang tak balik duduk masjid. Bila orang balik asar dia tengok dia duduk tidur tu dekat pagar masjid tu. Orang gerak ni pasal apa? Allah tertidur. Waktu bila main zuhur tadi. Orang habis asar ni. Tak ada masalah. Tidak ada dosa bagi dia. Allah selesai. Tu kalau orang tertidur, tu kata tertidur. Yang saja-saja tidur tu lain. Kan? Tertidur. Maknanya dia ni nak sembahyang tapi dah mengantuk sangat dah. Tengok ni. Baik. Terlupa. Yang kedua, terlupa. Tak. Salah juga, terlupa. Ada salah, tidak, dia terlupa. Tengah-tengah dia buat kerja tadi azan, Allahu Akbar. Allahu Akbar, tengok 1:38. Tak apa. Nak masuk Nabi. Tak. Allahu Akbar, Allah. Lupa. Balik. Kita panggil. Tak. Maka diangkat alaihil kalam. Qada, selesai masalah. Gila ataupun dalam keadaan darah. Gila, sakit dan sebagainya. Tapi sakit yang boleh solat, kena solat. Macam saya kata itulah, kan? Kalau lah aksiden tinggal banyak ni je, paruh dada ni, kan? Duduk hospital, doktor gantung, boleh cakap lagu tu, senang sihat, alhamdulillah. Boleh cakap lagi, paruh dada tinggal. Kan? Jantung separuh, paru separuh, perut tak ada. Tapi boleh sembang. Macam mana keadaan? Alhamdulillah boleh sembang. Waktu tu kena sembahyang ni. Tu teruk sangat sakit tu. Sebab lah ni banyak di hospital. Hak tak teruk sangat pun tak sembahyang. Ni nak abang kata teruk sakit ni. Allah habis badan, tinggal separuh kena sembahyang. Tu.
Yang ketiganya adalah gila. Gila bukan tak termasuk dengan sakit. Sebab sakit boleh kena semayang. Gila. Gila 3 hari. Dia keluar Isyak malam ni. Pintu pagar keluar. Gila. Buang habis kain-kain jalan. Duk melilau pi masjid ni, pi masjid tu melilau, tak pakai kain. Orang hambat lah, lari lah, masuk kebun apa nyok, keluar benda apa. Pi mata duduk dalam ni kok. Mai hari yang ketiga. Tak. Dia duduk di pintu masjid ni, tak ada baju. Baru teringat. Ingat balik, degar dia gila tu kot. Stres lah, tak tahu macam mana kan. Maka selesai 3 hari itu tak dikira semayang macam biasa, tak dikira gila. Tak dikira. Rafu' alaihi kalam, malaikat ni tak tulis dia buat apa pun tak, secara aurat yang terbuka tu tak gila. Tu. Jadi sebab itulah apabila kita perasan kita buat salah, kita sihat, bugar elok, wa'i elok, balik elok. Balik pun dalam surah Al-Isra pun dah sebut juga, hatta asyuddah, balighu asyuddah. Kan? Apa maksud balighu asyuddah ni? Maknanya dalam bab faraid ni ataupun dalam bab anak-anak yatim, nak bagi anak yatim tu duit ni, hak kita duk pegang lama, duk jaga kat dia tu, sehingga dia betul-betul baligh dan asyuddah tu dalam keadaan umur dia tu, dia tahu membezakan di antara yang baik dengan tak baik, yang membazir dengan tidak, yang berfaedah dengan tidak. Baru kita boleh bagi duit tu kat anak yatim tu. Nah, tapi hak lah ni, hak anak, hak bukan yang anak yatim pun kadang-kadang ada yang tak balik lagi. Kan? 28 tak balik lagi, pasal apa? Tu budak-budak kita tak balik. Mak ayah bagi duit untuk top up telefon pergi universiti, dia buat apa? Buat apa? Ni. Nah, tu kurang banyak tu. Tidak boleh membezakan di antara benda yang berfaedah ataupun tidak. Maaf dia kalau kata ni. Masih belum balik diri kita itu kalau kita masih tidak dapat membezakan di antara yang berfaedah dengan yang tidak. Yang untung dengan yang rugi, tak tahu beza. Yang baik dengan yang buruk, tak tahu beza. Maka kita belum balik lagi. Tak nampak. Baik. Jadi bila kita dah asabta fa'ahsin, bila sedar bahawa kita dah buat salah, maka perbaikilah kesalahan kita. Tak. Ada orang tak mau ke sekolah. Aku ni memang macam ni. Hampa nak kawan-kawan dengan aku, tak mau kawan sudah. Teruk orang tu. Kena baiki. Banyak yang saya lihat 10 tahun lalu, fikrah ini diguna pakai oleh anak-anak muda. 10 tahun lalu saya duduk dengar. Saya ada sifat saya sendiri, awak kena terima. Salah. Sifat kita ni Allah jadi sebagai manusia ni ahsani taqwim. Kalau ada kekurangan yang ada dalam diri kita, kita kenal pasti, maka kita kena ubah ke arah ahsani taqwim. Satu kewajipan. Tak. Saya ni memang suka marah ustaz. Oh, kata tu? Tak apa. Mau main marah saya tu, faham-faham lah. Ui. Kan? Dia tahu marah kita dia tak tahu ni. Kan? Tak boleh tu. Dia jadi kalau kita rasa kata Rasulullah, apabila kamu marah, maka pergi ambil wudu. Apa maksud tu? Maknanya Rasulullah nak ajak supaya kita berlatih untuk ubah sifat yang ada pada diri kita itu menjadi ke arah ahsani taqwim. Nabi Adam AS diciptakan dalam keadaan, kata malaikat, manusia ni tahu. Allah kata nanti saat. La. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajak Nabi Adam ni secara ilmu yang straightforward, betul-betul ilmu apa yang dia perlu tahu sebagai seorang manusia. Maka pada waktu tu bila malaikat tengok, masya-Allah, dia tahu lebih pada kami, ya. Fasajadul malaikati illa iblis. Maka sujud semua malaikat kepada Adam kecuali iblis. Itu manusia. Maknanya dalam keadaan dia itu, orang kata ustaz perut
Kalau dah perut mai daripada perut sama pun berkelahi, tambah perut lain-lain. Betul tak? Betul. Perut lain-lain. Tapi bila kita jadi manusia, maka kita kena berubah ke arah ahsani taqwim. Kena berubah kita diri sendiri. Tengok nilai tang mana hak yang kita kena berubah lagi. Tak boleh nak kata dah memang saya lagu tu. Kalau saya ni pendendam, kena terima, jangan buat main. Buat balik, aku buat balik. Tak boleh. Satu dosa bagi seorang manusia kalau dia berasa lagu tu. Dia mengagung-agungkan sifat kelemahan yang ada pada diri dia sampai dia langsung tak mau berubah. Itu jadi masalah. Maka kata Rasulullah, idza asata fa ahsin. Perbaikilah. Wala tas'alanna ahadan syai'an. Dan janganlah kamu meminta-minta kepada seseorang pun dengan sesuatu perkara, wa in saqata sautuh, dalam segala perkara kan. Paling kecil kita duk bawa tongkat, kata saqata sautan, tiba-tiba tongkat kita duduk nak semayang tu, tongkat jatuh, kita pun bagi ambil tak? Rasulullah tak bagi. Sampai teratus kali dalam bab wasiat ni kata Rasulullah, jangan menyusahkan manusia dengan sesuatu perkara yang mana saja-saja kita nak susah, kita boleh buat, kita tak buat. Tongkat jatuh ambil sendirilah. Ambil Ustaz. Dia malah nak bangkit, nak tunduk. Sakit lutut ni Ustaz sikit je. Tak, tunduk ambil tongkat. Kecuali jatuh terus tongkat pun tak boleh dengar. Tak. Jadi yang tu makna apa dia Rasulullah nak sebut, kita ni jangan sengaja ngajar suka dengan meminta-minta pertolongan orang. Kalau boleh buat sendiri, buatlah. Tak. Jangan kita duduk dalam hati ni, hidup ni nak menyusahkan orang ya. Contoh. Tak. Setakat mana yang kita boleh buat. Untuk diri kita. Dan kata ulama, untuk diri orang, kita berdepan dengan orang, maka kita kena lebih rahmah pada diri kita sendiri. Maknanya sentiasa hulurkan bantuan kepada orang, tapi jangan selalu sangat minta bantuan untuk diri kita sendiri. Tidak. Kan? Hulurkan bantuan. Hulur. Tapi bila orang nak bantu kita tu, kita tak apa pun. Macam tu. Kan? Tak apa, boleh insya-Allah. Depa nak bantu juga tu, tak ada masalah hak depa. Tapi kalau boleh, macam tu. Kalau adalah sifat begitu, insya-Allah berada di dalam wasiat, konteks wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala taqbid amanah. Dan yang keempat kata Rasulullah, janganlah cabut daripada kita sendiri konteks amanah ataupun sifat yang ada dalam diri kita tu amanah tapi kita tak guna. Manusia ini sifat amanah itu ada dalam diri dia. Sifat khianah itu ada dalam diri dia. Maka dia sendiri yang memilih untuk berkhianat ataupun untuk beramanah dalam perkara-perkara kehidupannya. Dia sendiri pilih. Dia tak bolehkan salah orang ni, saya ni khianat pasal dia. Allah di dalam depan Allah SWT nanti bila Allah letak timbangan dia, dia jawab lagu tu. Allah kata no. Sebab Allah sebut dah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik, maka akan diperlihatkan kebaikan dia. Siapa yang buat jahat, maka akan diperlihatkanlah kejahatan dia. Tak ada kata Allah kata sesiapa yang buat jahat, tak kena paksa maka jahat itu orang lain tanggung. Tak ada. Tak. Dia yang memilih untuk melakukan sama ada khianat ataupun amanah. Jadi dia dipertanggungjawabkan di atas pilihan yang dia buat. Sebenarnya manusia ni, kalau kita tengok yang disebut sebagai ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian, kerana kalau ikutkan kita ni sama dengan binatang.
Ini kajian yang diletakkan oleh orang putih. Saya ambil satu kajian. Kita sama dengan mereka kata. Beruk. Tak? Tapi kadang-kadang memang pun. Kalau tengok dekat zoo tu orang yang duk pergi melawat tu lebih beruk daripada beruk. Kan? Betul tak? Kalau kita tengok luar sangkang, beruk tak tempik depa tempik. Beruk kata aku ke beruk depa ke beruk. Kan? Nampak? Allah pun sebut dalam Al-Quran, ada setengah manusia ini kan, kal an'am, seperti haiwan ternakan, balhum adall, ataupun lebih teruk daripada itu. Itu Allah sebut. Kan? Jadi Allah sebut kita yang kena memilih. Kita diberi satu benda yang disebut ahsani taqwim itu, iaitu kuasa untuk memilih di antara baik dan buruk. Sebab tu Allah bagi pilihan. Dan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti dengan keadaan pilihan yang kita buat. Tak? Hari ini kalau kita pilih salah, kita tak boleh salah ke Allah. Ya Allah, inilah takdirmu yang mentakdirkan ke atas aku benda-benda yang salah. Salah faham berkaitan dengan takdir. Takdir diturun kepada kita. Tak? Dengan keadaan setiap tulisan itu ada pilihan. Setiap takdir itu ada pilihan. Allah cipta manusia ni macam program. Waktu saya discuss dengan guru kami dulu, sebagai satu orang kata apa, fikrah. Tok guru saya terima. Dia kata otak kita, saya kata kepada tok guru, otak kita ni, saya kata, seperti mana mainframe komputer. Dia kata tak. Bukan mainframe komputer. Otak bukan seperti mainframe komputer tak. Tetapi mainframe komputer itu adalah 0.0% daripada otak. Itu dia. Nampak? Apabila kita tekan, contohnya kita klik shutdown, kita kata komputer, dia timbul apa? Shutdown. Dia timbul perkataan yes or no. Betul tak? Betul tak? Kan? Kau tak pernah main komputer kalau guna. Kan? Kan tak? Kita kata ni macam telefon, tutup tetapan. Betul tak? Bahasa Melayu. Ya ataupun tidak. Betul tak? Tu kan? Kita pilih ya. Maknanya apa dia? Di situ ada pilihan. Nampak? Itu benda yang kita cipta. CPU yang kita cipta, komputer kecil yang kita, manusia cipta, ada pilihan. Otak yang Allah cipta lebih banyak pilihan. Kalau kita perasan lah, sehari lepas habis semayang, kita melangkah nak keluar daripada pintu tu, dia dah timbul pilihan depan mata. Ting, pergi kedai kopi, dia melilau, pergi Kuala Muda. Tak? Jalan kaki, naik motor, tumpang kawan naik kereta. Nak pilih yang mana satu. Balik rumah, lagi lambat balik bini marah. Contoh. Kan? Contoh. Maknanya kita pilih yang mana? Itu kita ada pilihan. Anak sebut kata takdir kita itu berlambak-lambak di depan Allah bagi, kita pilih yang mana yang terbaik. Dengan pilihan itulah kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sebab tu Allah kata wala taqbid, Rasulullah SAW sebut wala taqbid al-amanah. Janganlah kita cabut amanah. Itu maksudnya kita jadi orang yang tidak beramanah. InsyaAllah nanti kita akan baca terjemahan dan syarahan daripada kitab ni, insyaAllah. Saya berhenti kat sini. Kalau ada nak tanya, boleh tanya. Ini 2 hari bulan tu. Muka surat 55 atas sekali, fakun akhal Islam. Kita berhenti kat situ. Nanti kita akan syarah, baca syarah yang disyarahkan oleh kitab. Tadi saya syarah. Nanti kita tengok kitab syarah. Ada soalan? Kalau nak, insya-Allah. Yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ampun dan maaf di atas segala kesilapan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم ووسع وسهل علينا أمورنا في الحياة الدنيا والآخرة وأعطنا الصحة واشفنا من كل مرض إنك أنت الشافي لا شافي إلا أنت وأعذنا من البلاء والوباء وأعذنا من عذاب القبر وأعذنا من عذاب النار يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء والنقم ادفع عنا يا الله ارفع عنا يا الله اكشف عنا يا الله من كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا يا الله أن الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya jazakumullah. Majid taqwa kullah